pelbagai meta. Dan inilah dia untuk Limit Origins dan juga Aegis Hokage ataupun Aegis, I don't know. Kemungkinan tinggi Aegis Hokage. So I panggil dia Hokage je lah. Senang cerita. Di manakala Phobius akan menjadi band pertama. Manakala untuk band yang seterusnya daripada Hokage, siapa yang akan dipilih untuk ditendang keluar daripada Hayabusa dipilih untuk ditendang keluar. Satu pemilihan yang baik. Sudah tiada Phobius, Hayabusa pun dah tiada. So mereka rasa macam Limit Origin nak mengambil Hayabusa. Sebab kalau lah ada Phobius boleh kejar Hayabusa. Setiap kali dia berguna Quad Shadow, dia just lompat, lepas tu dia turun. Dan itulah dia, Barak setelah pun ditendang keluar, mengelakkan kekebalan yang sangat-sangat keras untuk memecahkan. So benda itu kita patut berjaga-jaga. Dan untuk band yang keempat pada malam ini, siapakah yang akan di-ban? Masih lagi dalam persoalan, beberapa saat lagi. Saya pun menunggu dan nampaknya Pakito akan menjadi band utama pada malam ini. Dan kita ada pick pertama daripada team Limit Origins, di manakala Limit Origin boleh saja melakukan pick ke atas Ruby, Matilda, Xbox, mereka ada Esmeralda. Ya, Matilda akan dipilih sebab mereka nak the momentum speed, mereka nak the rotation speed ke atas Aegis Hokage. Kalau Aegis Hokage tidak memilih hero yang betul untuk counter Matilda ini, mereka akan menghadapi masalah yang besar. Dan untuk pick pertama dan kedua masih lagi dalam perbincangan antara dua-dua player ini, di manakala Johet telah pun dipilih. Satu pilihan yang sangat baik, saya boleh katakan it's a really nice pick, di manakala boleh mengelakkan apa-apa yang datang dekat core korang. And Xbox akan dijadikan fokus utama. So untuk pick-pick yang seterusnya daripada Limit Origins, I boleh katakan kemungkinan tinggi ia akan menjadi Roger Core. Ada lagi banyak-banyak core, boleh katakan Yishishin Core, tetapi mereka mengambil Vale dahulu. Di sini Vale ditunjuk tetapi Fasha ditukar. Dan nampaknya Kagura akan menjadi pilihan terakhir. Nampaknya ya, betul. So akhirnya mereka dapat membuat pilihan terakhir mereka, iaitu Kagura. So ada Kagura, ada lapu-lapu, mereka boleh mengelakkan sisi sedikit and then boleh memasuki ke arah backlane. So siapa lapu-lapu sebagai seorang fighter, dia boleh saja menggunakan ultimate beliau ke belakang untuk mendapatkan stun di dalam satu team fight. Manakala untuk Kagura, dia boleh baling payung sekali semua lenyap. Sangat-sangat sakit. So itulah dia, saya boleh katakan manakala Yishishin akan dipilih, terus diambil oleh Aegis Hokage. Dan Aegis Hokage masih lagi ada satu band dan juga dua pick di tangan mereka. Kemungkinan tinggi band seterusnya akan menjadi core. Kita ada League, kita ada Hayabusa dah di band, kita ada lagi betul, I kata Link, mereka terus band Link sebab the most important thing yang kita boleh fikir adalah Link. Untuk team Aegis Hokage, mereka tiada mage. Boleh ban Fasha, boleh ban Yif, boleh juga ban Lunox. Ada pelbagai choice kat sini. So macam mana team Limit Origins akan membawa game ini adalah di tangan mereka. Dah seperti saya cakap, boleh juga ban Yif, and then mereka akan ban Yif sebab Yif adalah sangat-sangat sakit. And then bila dia membuka Dewa Malaysia, kita tak boleh nak keluar. And then dia punya medan caturan dia tu lagi besar guys, lagi sakit. And then setiap kali damage dia padu sangat. And then untuk pick yang seterusnya daripada Hokage di sini, mereka akan memberikan pilihan mereka kepada allies. Sebab kita tahu Alice ini sangat kuat, dah masuk minit ke-15 dan selebihnya damage dia akan memberikan damage yang menggila-gila. Okey, untuk pilihan yang terakhir daripada Limit Origins, siapakah dua hero itu? Mari kita melihat. Dan nampaknya Brody ditunjuk. Kita tahu Brody punya capability untuk mendapatkan damage poking daripada jarak jauh. Memang is a nice pick. And then Lancelot boleh mengatasi semua skill. Kalau adalah Unstoppable Force, adalah Last Insanity, adalah apa-apa kind of damage, dia boleh menggunakan Thorn Rose untuk mengelakkan daripada damage burst, and then terus melakukan team fight back. So dengan adanya Brody and Lancelot,
pilihan daripada Hokage ini sangat-sangat penting. Tak boleh nak pilih cincai-cincai. Dan akhirnya mereka akan memilih Cyclops. Okay, Lu Yi ditunjuk untuk drafting ini. Lu Yi is a bit okay lah. I rasa Fasha akan dipilih pada malam ini untuk menentang Kagura sebab diorang lah mates yang sangat kuat di dalam Land of Dawn. So dua team sudah pun ada pick mereka. Mereka dah ada apa yang mereka nak buat, tetapi apa yang mereka boleh lakukan adalah execution dengan tepat. Dua-dua team ada team fight capability, dua-dua team ada burst capability, dua-dua team ada survivability capability. Apakah yang membezakan adalah cara execution. Sebab lapu-lapu dah ada dia punya kekebalan daripada awal. And then Lancelot the burst, Kagura dia punya lompat sini lompat sana, Matilda kita tahu dia punya shield, and also Brody the range basic attack dia terlalu jauh, di mana dia boleh attack daripada jauh. And then Yi Shin dia dengan Mountain Shocker boleh memberikan map opening yang berterusan kepada tim mereka. Dan inilah dia game yang kelima antara Limit Origin menentang Aegis Hokage. Siapa yang bakal memenangi game ini? So tadi kita dah ada 4 pemenang yang agak cantik dan juga 4 kekalahan memang sedih, tetapi ini adalah game menang kalah adalah ada pada masa yang sama. Jangan lupa ada kami adalah memberikan giveaway untuk anda, dan kalau anda nak mendapatkan giveaway itu, tolong isikan form di dalam comment section. Mari kalau kita kembali balik kepada game ini. Win factor untuk Limit Origin, mereka perlu farm kau-kau. Untuk Aegis Hokage, mereka patut find macam mana nak out sustain healing daripada lapu-lapu, damage daripada Kagura and benda-benda itu. Tetapi satu stun yang agak cantik telah pun dikeluarkan. Manakala Yishin tak akan buat banyak benda sebab dia tahu kalau dia masuk dia akan terjatuh juga. Dan sekarang ini Enzim, adakah beliau akan menolong? Nampaknya tidak ada pertolongan. Dan sekarang ini pembakaran demi pembakaran telah pun dilakukan. So okey saja di mana Matilda baru saja mendapatkan Soul Bloom dan juga Guide Damage dia. So dia boleh main a bit of aggression, belum lagi level 4 untuk melakukan satu sekali eagle yang agak besar, mencari satu target terus habiskan. So benda itu tiada di sini. So kita kena main santai. So setiap tempat ada masalah dia, dan sekarang masalah yang besar adalah Yi Shin ada di tepi, Johead ada di depan. Siapa dia nak lock? Itulah dia. Lari. Boleh dikatakan manakala F27 beliau cuba terbaik untuk memberikan damage yang terpadu, tetapi kena dibakar. Dan lihat pada Yi Shin terus dijatuhkan first blood yang agak cantik daripada lapu-lapu, dan mereka nak mendapatkan kill yang seterusnya. Dan nampaknya kill itu tidak akan diberikan kepada mereka, dan mereka akan terus memulakan Turtle ini yang agak boleh katakan biasa saja, tidak petty or boleh katakan tidak terlalu senang lah. So korang laju attack, senang cerita Turtle akan dimiliki oleh anda lah. Sekarang ini mid lane menjadi fokus utama untuk dua-dua tim. 1 kill untuk 1 kill. Enzim dah terkenakan kematian untuk mengganti F27. Dan sekarang ini FedEx telah pun dibuka hanya untuk clearkan minion. Dan Mountain Shocker membuka map pada malam ini. Terus sahaja Kimi dijumpai. Untuk sekarang ini, untuk Turtle yang kedua, apakah mereka akan buat? Satu stun yang agak cantik kepada Nikon. Nikon ada kekebalan, ada dash, dia boleh lari lebih laju dengan you. Dia boleh actually buat semua benda yang better kalau anda tiada kuasa supernatural seperti ini. So sekarang ini kita akan melihat Aegis Hokage begitu saja tanpa pertolongan daripada mana-mana teammate, sebab dia tahu kalau dia nak menang dia perlu pergi berseorangan diri. So itulah dia hal cubaan untuk mendapatkan sedikit make off tidak berat. Boleh katakan okey saja. Lord Tempest telah pun memberikan lock yang agak cantik, di manakah Matilda akan tertangkap, nyawanya agak rendah, dan akhirnya Matilda akan terjatuh. Dan lihat pada Fracti,
So itulah dia, game yang mantap, game yang padu. Dua-dua tim masih lagi dalam perlawanan awal. Satu turret akan dimiliki ataupun tidak dah sebelum memiliki satu turret. Satu kill untuk satu-satu tim akan dilakukan. Satu untuk satu. It's nice, mereka tahu macam mana mereka nak mengawal gameplay ini. Dengan adanya Xbox di top lane, dengan adanya Nathan di mid lane, di sini, memang sikit sakit lah. Minta maaf, bukan Nathan, Brody. I dah lupa. Brody diletakkan di bawah menentang Alice ini sangat-sangat sukar lah. Sebab dia nak lari tak boleh guys. Dia boleh menggunakan corrosive strike sekali saja. So stun boleh diberikan, tetapi selepas dikenakan stun ada flowing blood daripada Alice, di manakah dia boleh sahaja kejar demi kejar. Dan itulah dia, ejector yang agak cantik telah pun dikeluar. Nikun akan dicari. Circling Eagle tidak berjaya. Sangat-sangat bersorangan diri. Have a no fun. Boleh saja mengenakan inginnya overturn, tapi beliau tidak. So seperti saya kata tadi, Alice di bottom lane bersama dengan Brody is quite tough competition lah, di manakah selepas level 4 Brody perlukan lebih banyak hit stack ke arah Alice. Alice, sebab Alice dia punya damage dah terlalu kuat, terlalu OP. Dia punya power spike akan jadi di sana. Dan sekarang ini lihat pada beliau, buka aja ulti duduk diam, buka aja ulti duduk diam. Macam tu je. Sebab bila ultimate dah ada, area damage akan ada dah. Sekarang ini lihat pada dia, dah buka ultimate, dia akan duduk diam. Dia akan cari pick off yang seterusnya. Dan itulah dia, ejector yang begitu mantap memberikan killing spree kepada seorang Hulk Fit Aloy di sini. Dan kemungkinan tinggi Hulk Fit Aloy akan menolong teammate-teammate mereka untuk membuka bush lagi sekali, membenarkan mereka mengambil turtle yang kedua kalau tak silap saya. So turtle yang kedua ini, dan mereka akan cuba untuk melakukan engagement di mid lane. Tetapi turtle dah jatuh. Mid lane untuk dua-dua tim masih lagi ada damage yang boleh dikatakan yellow di sini. Cubaan untuk mencari beliau tidak akan berjaya. Dan itulah dia, tusukan yang mantap daripada Lancelot. Rarah Sim berjaya mendapatkan pick off demi pick off. Sekali Iga yang agak cantik. Dan akhirnya Johet pula yang bersorangan diri. Johet pula yang terpaksa meletakkan dirinya di belakang, manakala Yi Shishin, walaupun damage dia tidak sebesar seperti teammate-teammate lain, dia masih lagi cuba yang terbaik. Dan sekarang ini lihat pada Yi Shishin mendapatkan buff. Pastikan beliau segar, pastikan beliau ni, dan juga pastikan beliau boleh melakukan engagement tanpa masalah. Sebenda itu kalau mereka nak pasti, mereka kena lepaskan Yi Shishin farm dengan bebas, mendapatkan goal yang lumayan. Kalau benda tu perlu berlaku, mereka kena bermain dengan betul geng. Tak boleh nak Maharaja Lela. Dan itulah dia, satu pick off. Oh, ejector ke arah angin. Baru saya cakap, jangan main dengan full focus. Dan itulah dia, ejector tidak terkena, tetapi Hulk Fit Aloy masih lagi ada di dalam Land of Dawn. Dan sekarang ini, oh, ejector tidak terkena lagi sekali. Dan inilah dia kita punya F27, ataupun boleh dikenalkan, boleh saja dikenalkan oleh mereka untuk mendapatkan pick off. So sekarang ini perkenalan yang begitu cantik daripada Hulk, cuba untuk menyapu sedikit engagement, tetapi tidak berjaya pada malam ini. Dan sekarang ini Limit Origin mencari pick off, Heiji Sokage mencari pick off, tetapi pick off aja dilakukan untuk Heiji Sokage. Itulah dia, kelontaran yang begitu mantap daripada Hulk Fit Aloy mencari satu, memecahkan defensif daripada Limit Origin. Hanya boleh memecahkan Limit Origin punya defensif, tak boleh defense satu-satu lane. Sekarang ini lihat pada mereka akan masuk, lapu-lapu menerima damage yang sangat besar daripada Yi Shishin. Kalau beliau nak survive pada malam ini, beliau patut balik, beliau patut recall, melepaskan dua turret ini. Sebab team Heiji Sokage, I rasa diorang plan nak buat dua push yang agak mantap, di manakah dua turret yang akan diambil. Contohnya seperti tadi, di manakah kita lihat sedikit demi sedikit di manakah mereka ada. Lihat pada Alice, buka ultimate duduk je diam, buka ultimate duduk je diam. Dan sekarang ini satu turret yang agak cantik telah dimiliki oleh mereka. Dan lihat pada seorang ini telah pun ditangkap dan terus dijatuhkan. Dan sekarang ini tim Heiji Sokage akan memasuki ke dalam base team Limit Origin, sebab mereka dah
So mereka dah feel dah macam mana kemenangan akan berasa. Sebab pick off tak berjaya. Dan sekarang ini lagi sekali Eiji Sokage merasa pick off yang agak mantap. Tetapi lihat pada Matilda, adanya dia punya soul bloom, adanya guiding wings, dia meloloskan diri. Manakala Rarasim akan masuk, boleh tak mereka mendapatkan pick off? Have no fun. Hampir-hampir dikeluarkan daripada Land of Dawn. Itulah dia, Aegis Tempest akan masuk. Lasi setia akan dibuka. Siapa yang akan dicari? Lihat pada Lancelot ini berjaya meloloskan diri. Tetapi Lord Tempest jauhnya sangat rendah, terkena Brody's Electro-Final. Minta maaf Brody strike yang sangat-sangat cantik. Manakala Flame Shot mendapat satu lagi. 4 kill telah ditukar begitu saja. Limit Origin terpaksa mempergi lebih daripada limit mereka, mendapatkan 4 kill berturut-turut. Memang mantap. Tuan dapat memory yang sangat cantik daripada Senju Chan, berjaya untuk menumpaskan satu demi satu. Dan di sini Limit Origin akhirnya menyamakan tower lead, di manakah 4 tower menentang 4 tower. Goal lead sebanyak 1000 berpihak kepada Limit Origin. Limit Origin boleh sahaja menang kalau mereka main betul-betul. Seperti saya kata, Eiji Sokage dah ada semua yang mereka nak. Mereka boleh menang, tetapi mereka punya engagement, mereka perlu merasakan engagement kemenangan itu. Dah satu start telah pun dilakukan, masih lagi dalam pemikiran nak engage ke tidak, mau engage ke tak mau. Sekarang ini dua-dua tim akan meleraikan diri. I macam kenapa korang tak paksa? Sebab nyawa daripada Nikun adalah sangat rendah. Korang boleh bunuh Nikun and then korang boleh lari, but okay, it's okay, santai saja. Manakala Lord Tempest masih lagi mengambil Lord Tempest mengambil buff, manakala kita punya F27 masih lagi dalam pemikiran kuda. I tak tahu pemikiran dia macam mana. Sebab Y27 perlu masuk dengan laju, perlu dapat pick off dengan laju, and then dia patut menggunakan tracelet dengan tepat. Kalau dia tak menggunakan tracelet dengan tepat, daripada belakang boleh saja dicari oleh Rarasim, dicari oleh Nikun, dicari oleh Enzim ataupun Kagura. So dia perlu berjaga-jaga. Dan sekarang ini F27 berjaya menjaga posisi. Lihat pada beliau terlalu jauh daripada pick off, so tiada masalah untuk pick off. Dan inilah dia momentum yang kita menunggu-nunggu. Immortality dah ada, semua dah ada, dan itulah dia kemasukan daripada Alice menggunakan Winter Tarantula. Last Insanity akan terkeluar. Sekali Eagle telah pun terkena, tetapi hanya 3 orang telah pun di pick off dan tiada kill akan dilakukan. Lompatan maut daripada Enzim cuba untuk mendapatkan satu pick off dan juga satu start. Manakala Aegis Okage, apakah yang mereka buat? Adakah mereka nak melawan diri? Lord Tempest tak boleh memberikan damage yang agak besar begitu. Manakala tim Limit Origin betul-betul Origin sangat drafting yang biasa ini, dan mereka akan membakar juga drafting Malaysia. Dan di manakah F27 berada di sana 3 lawan 5? Boleh tak mereka mencuri lot ini? Dan jika kita melihat pada drafting, hampir-hampir saja diberikan damage, tetapi tiada makna sebab double kill diberikan kepada tim Aegis Hokage berserta dengan lot yang pertama mereka mencari-cari. I rasa ini bukan Luminous lot, ini adalah lot yang biasa. Sebab walaupun minit dah lebih daripada 12, mereka perlu menunggu untuk minit ke-12 untuk mendapatkan lot ini. So sekarang ini Lord dah masuk di mid lane, cuba untuk melakukan push di mid lane, mendapatkan pick off di mid lane, mencari minion di mid lane. Tiga-tiga lane di dalam Land of Dawn sekarang sangat-sangat kuat. Nak carikan engagement, tetapi tidak boleh guys. Sebab nak defend ada Alice. Ada Alice yang sangat cantik, di manakah sekarang ini ejector telah pun digunakan. Sayang sekali hanya angin akan dilontar ke atas. Terpaksa balik ke belakang. Aegis Hokage nak mencari pick off. Sekarang ini Lord akan hampir-hampir saja memecahkan mid lane tower. Dan sekarang ini tower di tengah akan menjadi fokus utama untuk Limit Origin. Mereka nak mendapatkan tower ini, tetapi lihat pada mereka terpinga-pinga, tak tahu macam mana nak push sebab kekuatan yang ada pada defending force Aegis Hokage. Mereka ada Alice, mereka ada Explore, boleh saja bakar dan Alice terus membuka
Blood Out and then duduk je di tengah-tengah menggunakan Winter Tertium bila diperlukan. Lagi-lagi dia dah ada buff. So nyawa, mana yang digunakan akan menjadi sangat-sangat rendah, dan itulah dia yang apa I bagi tahu. Satu combo yang sangat cantik. Menjatuhkan lapu-lapu. Memberikan 30 saat untuk Aegis Hokage memikir satu strategi untuk memberikan comeback mereka. Kalau tak, mereka tak boleh menang. Tetapi Johei kata, I dah ada strategi, jangan risau, I masuk, you ikut. Itulah dia strategi yang begitu cantik. Tapi Fasha, apakah damage yang menggila-gila? Dan itulah dia last season telah pun digunakan. Akhirnya tiada kill akan dilakukan oleh tim Aegis Hokage. Manakala Torn Apart Memory hampir-hampir saja dibuka. Dah dibuka tetapi damage tidak diterima. Terlalu jauh dari range. So itulah dia. Hampir-hampir menjatuhkan satu coin yang sangat mantap, iaitu Radasim, dan juga hampir-hampir menjatuhkan satu kristal daripada tim Aegis Hokage. Inhibitor turret mereka masih lagi berdiri. Turret mereka hanya 3 lagi ada di dalam base. Macam mana mereka nak push? Either mereka kena tunggu untuk lock seterusnya, Luminous Lock pada minit yang ke-16, ataupun mereka kena tunggu satu mistake yang besar dilakukan oleh Aegis Hokage. Sebab Aegis Hokage pun setiap kali mereka nak gerak sini dan juga sana, mereka sangat teliti, dan mereka nak tahu manakah orangnya. Kalau mereka tak tengok betul-betul, mereka akan dijatuhkan. Dan sekarang ini Lord Tempest masih lagi dalam fasa farming, tiada masalah. Kalau kita lihat pada itemization sedikit ini, limit origin masih okey sahaja guys. Tiada problem untuk mereka melakukan engagement. Kalau mereka nak melakukan engagement, mereka perlukan satu momentum di manakah ada lot ataupun ada pick off yang cantik, manakala Rarasim dah mula dikenakan damage yang agak mantap daripada Hulk Feed Elokoi. Tetapi Elokoi hanya bermain-main sahaja. Tetapi apakah yang berlaku di sini adalah hanya poking, sebab ada 40 saat lagi untuk Lord muncul. Kalau Lord dah muncul, mereka boleh engage. Kalau Lord tak muncul, mereka tak boleh nak buat apa-apa, sebab dua-dua team ada high end. Macam mana cakap ada lapu-lapu, dia punya late game damage sangat tinggi. Lancelot late game damage dia pun sangat tinggi. Manakala untuk Aegis Hokage, mereka ada Yishushin, mereka ada Fasha, mereka ada Alice, dan Yishushin membuka membuka Mountain Shocker lagi sekali untuk mendapatkan vision. Dan sekarang ini ada pelbagai masalah. Dah ada immortality di tangan seorang Xbox. So sekarang ini 5 saat untuk lot seterusnya muncul, dan siapa yang mendapatkan lot ini boleh saja menghabiskan game ini, sebab lot ini adalah sangat penting. Kalau lot ini tidak digunakan 100%, dua-dua tim maka tak boleh menang. Macam mana nak menang? Di sini lihat pada Lord Tempest, sedikit aggression ditunjukkan di dalam mata beliau, di dalam gameplay beliau. Ada tak beliau boleh melakukan engagement ini dengan betul ataupun tidak? dah sekarang ini Yellow Iris sudah pun memulakan Lord ini hanya untuk melihat siapa yang akan datang untuk melihat benda ini. Dan lihat pada mereka, cubaan yang terbaik. Mereka nak menang Lord ini, mereka perlukan Lord ini, mereka nak menghabiskan Lord ini secepat yang boleh. Minit yang ke-16, dua-dua tim sangat-sangat santai. Dua-dua tim masih lagi terfikir apa yang mereka nak buat. Di manakah Yellow Iris, pembakaran demi pembakaran telah pun dilakukan. Beliau juga telah hanya dijatuhkan ada rasa 2 kali saja guys, hanya dijatuhkan sebab kekebalan dia. Ada flicker, ada immortality, ada Firaga Armor. 4 benda ini sangat-sangat kuat di manakah defending ataupun attacking. Nah sekarang ini Hulk Feed Ikoi, Elokoi cuba untuk melakukan engagement. Adakah buff ini dilontarkan? Dan akhirnya buff ini tidak akan lontarkan sebab dia tahu ada masalah di belakang sikit, di manakah mereka tengah membuat kerja untuk mendapatkan orange buff, manakala Alice membuat kerja untuk melakukan push yang menggila-gila di top lane. Lihat pada top lane, semua push mengalih ke sana. Mereka perlukan evidence yang sangat kukuh, mereka perlukan execution yang sangat kukuh, mereka perlukan cara kemasukan yang sangat kukuh. Dua-dua team lah saya katakan, mereka memerlukan benda-benda ini kalau mereka nak menang. Kalau mereka tak boleh nak menang di sini, maka mereka tak tukar strategi maknanya. So sekarang ini kalau kita lihat pada Lord
telah pun dimulakan oleh Aegis Hokage, menunggu sampai 18 minit di sini untuk mendapatkan lot pertama mereka. Adakah lot pertama mereka akan menjadi dia ditarik balik, lot di reset balik? Kenapa benda ini patut berlaku? Dan inilah dia, flicker telah pun digunakan oleh Matilda untuk mengelakkan daripada beberapa orang. Sekarang ini lihat pada mereka akan melakukan push ke atas lot ini, dan nampaknya Luminous Lord hampir-hampir terjatuh, masih lagi dalam hidup, dan kemungkinan tinggi Luminous Lord ini akan diberikan ke tangan beliau. Dan sekarang ini reset yang sangat-sangat sedih telah pun dilakukan, manakala kemasukan daripada Enzin cuba untuk melakukan pengacauan, dan lihat pada Rarasim mendapat damage yang agak besar, melarikan diri, tetapi akhirnya Aegis Hokage mendapat pick off yang mereka dah last sincerity, membakar line of door, mendapat kill demi kill, tetapi Alice di belakang membuat kerja, mendapatkan shutdown untuk mereka. Dah begitu diberikan kepada Fasha, dan kemungkinan tinggi wipeout di depan mata saja. Adakah wipeout akan diberikan? Adakah wipeout ini berjaya dilakukan oleh Lapu-Lapu? Lapu-Lapu mendapatkan satu stun pada minit-minit yang terakhir. Terus sahaja dijatuhkan pada laman web. Ini memang mantap sekali. Di dalam game ini, macam mana mereka nak buat, tak tahu. Macam mana mereka nak editkan gameplay mereka lagi sikit saja. Limit origin hampir-hampir saja mencuri lot, tetapi itulah dia, orang kata tak boleh nak buat apa-apa. Mereka nak menang, mereka nak mendapatkan pick off, dan akhirnya pick off sudah pun ada, kristal sudah pun tiada, dan itulah dia LFB tataran yang terakhir daripada Aegis Hokage. Itulah dia perosakan yang sangat cantik lah, boleh katakan. Okay, kalau kita lihat pada itemization guys, saya paling suka di sini adalah seorang Alice, di manakah dia dah siapkan Clock of Destiny, dia dah siapkan dia punya Enchanted Talisman, tetapi dia ke arah sedikit defensif lah, saya boleh katakan. Dia ada Ice Cream One, dia ada minta maaf, dia ada Antina Shield, dan juga dia ada Winter Truncheon. Tiga item ini memang berfungsi untuk menunjuk beliau ke arah support, dan juga a bit on a damage, dan juga a bit on a tanky system. But yang penting yet 449 damage yang I rasa you punya damage memang idola sangat, sebab ada Clock of Destiny, Lightning Truncheon, Divine Glaive, and then Genius One. So sudah cukup maut untuk mendapatkan pick off untuk memberikan damage sebanyak 70%.